semua. Tapi cabaran orang yang berpuasa tak di bulan Ramadan, khususnya yang niat sunat lah. Kalau niat wajib tu dia insya-Allah okey-okey saja. Tapi bila dia niat sunat tu mulalah ada kawan nak belanja kat hotel 5 star lah, kat main kan. Cobaan dia masa aku tak puasa sunat ni ada kau nak belanja aku kat gerai je. Kat sini pula hari ni. Maka nak menguji keimanan kita sungguhlah. Okay, jadi muslimat harap-harapnya tak ada yang bismikallahumma ahya wa amut. Semuanya kita segar, bugar dan suka bila dah September hari tu kita last buka buku ni. Siapa yang baru pertama kali join di sini ataupun sebelum ni tak tahu, di sini guna kitab Angan-Angan ke Firdausi tulisan Ustazah Muzayyanah, boleh dapatkan kat Jaja, kita ada bawa buku ni. Jadi sambil-sambil baca nanti pada muka surat 88, dah halang Jaja bawa ni angkat tangan je, nanti Jaja hantar ke meja kita. Kalau tak nak beli nanti balik pulangkan, jangan tulis nama sudah. Kan? Jadi maknanya sekarang ni daripada kita tak menyemak, baik kita menyemak muka surat 88. Yang tak ada angkat je tangan. Okay, kalau yang nak beli harganya RM18. Kalau yang tak nak beli tak ada masalah pun. Baik, buka siap-siap muka surat 88. Tapi sebelumnya, sebab daripada September hari tu kita last belajar, saya suka untuk ulang kembali semua isi kandungan sebelum kita jumpa dengan tajuk yang hari ini. Okay, jadi saya bacakan sahaja. Kenapa saya tulis Angan-Angan ke Firdausi? Terbitnya pada PKP yang pertama dulu. Sebab kita melihat sebenarnya syurga Allah tu, ya sukar untuk direbut. Untuk kita daftar ke dalamnya, untuk masukkan diri kita ke dalamnya sukar. Tapi bila kita baca Angan-Angan ke Firdausi, ramai orang yang respon sebenarnya nak masuk syurga tu bukan susah mana. Khususnya bagi kita orang perempuan. Kerana Nabi yang cakap, taat Allah, taat Rasul, taat suami bagi yang punya suami, maka muslimat dirahmati Allah, masuklah kita ke mana-mana pintu syurga yang Allah jemput kerana taatnya kita. So ini buku pertama ketika PKP, walaupun sebelum-sebelumnya ada buku-buku daripada penerbit lain. Yang ni saya terbitkan sendiri. Kemudian saya sampai ke sini, baru beberapa minggu saya lancarkan buku terbaru saya bersama penerbit PTS bertajuk Husnuzan. Okay, jadi kedua-dua buku ni ada dengan kita hari ni. Jadi muslimat dirahmati Allah, dalam buku Husnuzan tu dituliskan tugas kita hanyalah taat. Tugas kita hanyalah taat. Takdir biar Allah tentukan. Taat ni penat. Jadi anak yang taat kepada orang tua penat. Masa kita kecil-kecil dulu, muslimat dirahmati Allah, nak jadi anak yang taat senang. Ayah suruh mandi cepat, mandi, pergi sekolah, pergi belajar betul-betul, dapat straight A, senang. Tapi bila orang tua kita dah mula menua, dalam tua, uzur, bahkan nyanyuk, ujian Allah untuk dia adalah ujian untuk kita juga. Subhanallah, susahnya untuk menjadi anak yang taat. Kan untuk menjadi isteri yang taat pun begitu. Kan dulu-dulu masa anak tak ramai kita rasa kita macam taat je dengan suami. Lepas tu anak pertama kerenahnya macam ni, anak kedua begitu kan, rasa macam anak tu pula jadi punca sumber untuk kita bergaduh dengan suami. Dah rasa penat untuk taat. Okay, sahabat-sahabat, menjadi hamba Allah pun begitu. Lagi kita taat kepada Allah dan perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagilah iblis yang tak pernah putus asa mengganggu kita ni lagi kuat kacau. Bukan pangkat prebet saja dah, tapi pangkat general lagi dah. Oh, ni level-level yang makam ibadah dia ni sampai 1 hingga 9 Zulhijjah puasa tiap-tiap hari ni, memang aku kena cucuk bagi tidur kuliah petang-petang ni, contoh kan muslimat. Jadi bukan senang. Nak taat ni bukan senang. Tapi taat sampai ke akhir hayat, insya-Allah nanti di sana banyak peluang nikmat untuk beristirahat. Subhanallah. Jadi nak pujuk diri kita ni hanya dengan ilmu. Percayalah, of course dengan iman yang hanya Allah boleh campak ke dalam hati. Kita tak boleh beli iman kat mana-mana. Tapi macam mana kita nak polish iman adalah dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi dalam buku ni saya nukilkan beberapa perkara yang sangat mudah sebenarnya kalau kita betul-betul menjadi hamba yang taat. Pertama, saya sebut hubungan rapat dengan Allah. Kan rapat dengan Allah. Apa yang Allah suka kita buat, apa yang Allah tinggal apa yang Allah suruh tinggal, maknanya yang Allah larang kita tinggalkan sungguh-sungguh. Kemudian taat Allah dan Rasul, diulang lagi muslimat dirahmati Allah. Menggembirakan ibu bapa.
Kan ibu bapa masa muda bekerja dengan ibu bapa yang dah tua renta, kata bahasa Indonesia, Masya Allah, sangat menyakitkan terkadang. Sedangkan kita tak sedar masa kita kecil, mereka yang menjaga kita sungguh-sungguh, tak pernah pun mereka merungut bahkan mendoakan kejahatan untuk kita. Hanya dengan harapan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Kemudian ujian orang tua adalah ujian buat kita. Sebab tu saya tulis dalam bab ni, yang jaga orang tua sakit, kan bukan orang tua tu punya ujian semata, tapi adalah ujian buat kita yang jaga adik-beradik kita. Nak gile-gile jaga mak ayah tu, pampers mak, ubat mak bukan mudah. Dalam bab ni kita cerita. Setia pada pasangan bagi yang punya suami kepada seorang isteri, ataupun begitulah sebaliknya. Setia, muslimat dirahmati Allah, orang setia ni diberi apa pun tak apalah, kan, tenang, reda, jujur, lapang, sebab dia orang yang setia. Memberi manfaat kepada orang lain. Hidup ni buka je mata, bukan fikir tentang diri sendiri, apa yang orang nak bagi pada kita, tapi yang kita fikir adalah apa manfaat sementara aku sihat yang aku boleh beri pada orang. Walaupun aku hanya sekadar suri rumah je, kan orang suka suri rumah je, tapi disebabkan sebagai suri rumah je, itu anak-anak kita uruskan sendiri, pergi hantar sekolah pagi kebangsaan, petang sekolah agama, malam nanti tuition. Satu taman tu ada 2-3 orang sebaya dengan anak-anak kita. Sekali pun kita tak pernah offer memudahkan urusan jiran kita. Mereka tak payahlah bayar van sekolah, dah halang-halang anak kita satu kelas ni, biar saya je hantar. Akak tak apa, fokus kerja. Kan muslimat, rupanya pahala saja-saja. Tapi kita tak. Kereta banyak baki seat tu, muslimat dirahmati Allah, kosong je. Jadi orang pun cakap kat Ustazah beli kereta macam ni buat apa, duduk berdua je kan main. Dia tak tahu kereta kita jadi almari, kereta kita jadi kedai runcit, jadi kedai buku, semua muslimat kan. Walaupun tak ada orang yang duduk. Jadi maksudnya jangan tak dimanfaatkan. Kamu merasa malu dengan Allah, merasa takut nak hidup dengan nampak macam kelebihan kemewahan, tapi kamu tak manfaatkan untuk orang lain, sangat rugi. Sementara Allah bagi rezeki, sementara Allah bagi sihat. Kemudian sayangi adik-beradik. Kan, walau buat ona macam mana pun, menyakitkan kita sampai bernanah hati kita, muslimat dirahmati Allah, takkan putus air dicincang. Betul ke? Saya tulis kat sini. Takkan putus air dicincang. Dia suka nak buat peribahasa, lepas tu tersyasyul, muslimat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kasihi anak murid. Ni saya tulis kasihi anak murid ni bagi orang yang saya rujuk penulisan buku ini daripada buku Bidadari di Pintu Firdausi, yang beliau ni mati tahun 2015 kerana kren tumbang di Mekah, dan beliau adalah cikgu. Masya Allah. Ceritanya hanya dengan belanja budak-budak anak-anak murid dia ni air sirap je. Air sirap je setiap hari. Anak-anak orang miskin dia belanja air Milo kotak tu setiap kali van Milo datang. Jadi bila dia dah meninggal, baru orang tahu rupanya dia yang istiqamah bagi kepada anak-anak murid ni. Sebab dah tak ada dah orang sponsor air sirap tiap hari. Dah tak ada dah orang sponsor air Milo kepada anak-anak orang susah. Tak ada dah orang yang bayar ni. Ternyata barulah orang dapat tahu dia rupanya. Maka dengan senyap-senyap, muslimat dirahmati Allah, dia kasih, dia sayang, dia berkorban segala-galanya untuk nak tengok anak muridnya pandai. Masya Allah. Kita mungkin bukan begitu, tapi kita ada anak-anak sedara. Siapa yang selalu anak-anak buah kita, yang bos-bos dekat pejabat, muslimat dirahmati Allah. Gaji is gaji lah. Kadang dengar dia susah, kita pun rasa susah sama. Ini orang yang kasih akan anak-anak buah, anak-anak muridnya. Kemudian berbuat baik dengan rakan taulan. Dan hari ini, muka surat 88, pelajaran baru setelah beberapa bulan kita tak sentuh buku ni. Maka saya nak baca satu persatu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Subhanallah. Jom kita kenang, melintas dekat depan mata kita ni, dekat hati kita, dekat minda kita. Siapa jiran kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah di rumah kita. Agaknya dah berapa lama kita tak bercakap dengan mereka.
Dah berapa lama kita tak bertegur siapa? Daripada raya puasa hari tu sampai nak raya haji ni tak jumpa-jumpa mereka. Tak bertukar satu balang kuih. Ya Allah, dahsyat sungguh kita muslimat dirahmati Allah. Tak payah bagi tahu Ustazah apa sebab punca kita bergaduh dengan dia. Apa sebab kita masam muka dengan dia. Allah tak nak dengar. Allah tak nak tahu. Allah maha tahu. Bukan Allah tak tahu kita disakiti kerana kucingnya berak selalu depan rumah kita. Bukan kita tak tahu muslimat dirahmati Allah kan, macam-macam kesakitan yang dia buat pada kita. Tapi kita nak jadi yang katanya Nabi SAW, orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan jirannya. Biar pilah dia buat apa kat aku ni jangan jadi jiran tak baik. Jadi cabarannya adalah sangat sukar bagi orang yang memiliki jiran tak baik. Faham ya? Sebab tu kadang-kadang kalau duduk rumah teres, kita duduk tengah-tengah, yang belah kiri ni dah melebihi macam adik-beradik. Tapi yang belah kanan ni batang hidung tak pernah nampak walaupun setahun, muslimat dirahmati Allah. Kan kalau nampak pun dengar dia buka pintu kita masuk balik. Tu masalah tu, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak tengok satu persatu. Ingin menuju syurga Firdausi dengan hidup berjiran. Teringat sabda Nabi SAW. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dengan jirannya. Ini hadis sahih. Okay, jadi kita kena, bila kita tahu ayat Quran, aku kena buat ni perintah Allah. Aku kena tinggal ni larangan Allah. Bila kita tahu itu hadis, maknanya Nabi buat dalam kehidupannya. Masya Allah, ada seorang sahabat kan, bila dia sembelih kambing, dia pergi bagi dekat orang yang jauh-jauh ni. Tapi dia tak bagi dekat jiran dia. Bila ditanya, muslimat dirahmati Allah, sebab isteri dia tak bagi. Tapi bila suami ni ditegur oleh Nabi, walaupun jiran tu adalah Yahudi, ya walaupun jiran tu maknanya kita berjiran dengan orang kafir lah. Kan muslimat, cuma tak lama lagi nak korban ni, tak payahlah bagi daging korban kat mereka. Tapi macam mana Ustazah, akikah, korban, dah dia tengok kita pasang kemah semua. Muslimat, ulama' berbahas panjang. Ni musim nak korban ni saya kena ulang banyak benda. Semalam, kemarin, ulang juga macam-macam bab. Yang dengar online ni kata Ustazah ni ulang lagi, kami dah faham lah. Kat sini ulang benda lain sebab semalam, kemarin tak sebut pun pasal ni. Jadi maknanya daging korban, daging akikah kita tak boleh bagi kepada yang non-Muslim. Akikah sunat untuk kita buat masak. Kalau korban, dagingnya sunat diagih ketika mentah. Subhanallah. Jadi ketika daging mentah tu kita nak agih, mungkin boleh lari daripada jiran kita yang non-Muslim yang tak faham tu. Sebab dekat surau kita dah pergi agih terus, start motor pergi agih kat jiran-jiran kita. Dia tak nampak pun kita bawa balik daging dan sebagainya, betul kan? Tapi kalau kita buat kenduri akikah, kita masak daging tersebut, buat kemah kat depan rumah, macam mana pula kita tak nak jemput dia? Kan, dan daging tu ada dekat dalam tray tu, muslimat. Jadi antara ulama' bahas, kalau kita buat kenduri akikah, kita masak tu, bolehlah contohnya seekor kambing yang kita masak tu 10 kg solid daging dia saja contoh. So belilah 2 kg daging lain, daging kambing, masukkan dalam masakan sekali. Allah saja yang mengetahui tujuan kita lebihkan tu, yang tidak disembelih atas nama akikah menjadi makanan jiran-jiran yang non-Muslim. Ini ulama' nak jaga, sebab kalau tidak, muslimat dirahmati Allah, I nak jemput you tapi tunggu daging yang dalam tray tu habis baru you datang. Demam lah pula kawan tu, langsung tak faham. Macam ni ke Islam punya agama? Agama you ajar macam tu. Kita Cina bukan macam tu, India bukan macam tu. India kata lagi sebab itulah Tuhan saya adalah itu, kan muslimat. Lagi tak boleh makan. Jadi maksudnya kita kena meraihkan juga. Tapi kalau kita memang biasa Ustazah, bukan budaya kami dekat taman perumahan tu jemput non-Muslim. Kalau jemput pun dia memang tak datang. So tak payahlah tambah 2 kg daripada daging luar tadi. Ini perbahasan ulama. Dalam fiqh pelbagai, hatta ada juga yang membolehkan bagi je. Sebab takut nanti datang fitnah kepada agama. Tapi yang muktabar, daging korban, daging akikah khusus untuk orang Islam sesama kita. Sebab kalau mereka tak faham, akan menjarakkan lagi kan.
akan menyebabkan mereka jauh lagi dengan agama. Oh, diskriminasi sangat agama diorang ni. Jadi kita nak menjaga supaya akhlak kita menjemput mereka, meraihkan mereka, itu juga ada nilai dakwah. Jadi kitalah yang kena bijak macam mana. Oh, rasa-rasa jiran aku Cina India ni makan setakat 4-5 keluarga datang ni tak adalah lebih 2 kilo mereka ambil, lauk lain ada lagi. Ikan, sayur, semua mereka nak ambil, tak ada masalah. Yang kita sembelih atas nama korban atau akikah tadi hanya untuk Muslim. Jadi ini pun dipersilakan untuk luaskan lagi, kita merujuk muslimat, sebab ini antara yang ulama bahas. Jadi maksudnya kita kena jaga sungguh kan. Sebab apa? Sebab kita sebut nama Allah ketika menyebutkannya. Suci sembelihan itu, Masya Allah. Okay, jadi kita sambung lagi. Yang tadi saya kaitkan sahabat. Jadi Nabi SAW suruh sahabat bagi dekat jiran walaupun jiran tu adalah Yahudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada banyak kisah-kisah dalam hadis yang Nabi suruh kita berbaik dengan jiran. Okay? Hal ini sentiasa dalam dilema bila mana kita hidup berjiran, terutamanya di tengah bandaraya besar seperti Kuala Lumpur, termasuklah orang Subang. Kan? Betul lah Ustazah, dah macam tembok batu, tak jumpa siapa pun, senyap sunyi lah. Lagi-lagi muslimat yang dinding kita tak jumpa dengan dinding sebelah. Seketoi rumah kita saja kan, muslimat dirahmati Allah. Lagilah, subhanallah, memang susah. Kalaulah dinding tu bertemu, kurang-kurang dengar juga dia bergaduh malam-malam. Kan? Jadi besok nampak isteri dia sidai baju mata lebam, kita boleh, apa yang akak boleh tolong awak ni, bukan nak masuk campur ni, kalau dah sampai lebam-lebam macam ni, akak boleh bantu apa yang patut kan muslimat. Bukan nak busy body, tapi kita kena ambil tahu. Sebab takut ada jiran kita mati di tangan suami pula, na'udzubillah min zalik. Okay? Baik, terkadang hasrat bertemu jiran sebulan sekali pun tak kesampaian. Allahu Akbar, terasa kita orang KL ni. Inikah namanya hamba Allah yang bakal ke Firdausi? Sedangkan, cuba tengok bagaimana antara akhlak Nabi, sunnah yang diajar pada kita kalau kita pergi solat Idul Adha, Idul Fitri. Pergi disuruh lalu, nak pergi masjid ataupun surau kita nak sembahyang raya ni, pergi ikut jalan lain. Balik ikut jalan lain pula. Dulu kecil-kecil belajar adab, muslimat dirahmati Allah, pelik. Pasal apa? Jalan rumah kita nak pergi surau tu, ikut je jalan tu. Tapi kalau kita buat, sunnah, dapat pahala. Okey, siapa nak ikut ayah pergi surau jalan kaki ni, raya-raya ni, awal sikit. Pergi, muslimat dirahmati Allah, ikut belah kanan. So, rupanya kita jumpa, bagi salam, sembang dengan kawan-kawan, jiran-jiran yang sebelah kanan rumah kita. Balik, surau letaknya tengah-tengah kawasan perumahan kita. Balik ikut, akhirnya kita lalu sebelah kiri rumah kita. Jadi balik nanti makan dengan keluarga. Rupanya yang rumah nombor 44 jalan A tu, mak dia baru meninggal. Contoh kan. Itu rumah saya. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita dapat tahu. Nanti balik, tadi balik surau abang lalu dekat tu, pakcik tu dah pakai tongkat dah sekarang ni. Kita dah lama tak jumpa. Ini sunnah, subhanallah. Cantik Islam atur. Tapi kita pahal nak lalu jalan lain pula kan. Ini shortcut. Tapi kalau dah lepas sembahyang raya, jangan siapa-siapa singgah mana-mana, kita nak cepat balik kampung, nanti jam. Suami dah pesan macam tu, kita pergi menenanggah pula kan. Kau okey ke? Mela makan lemang dulu, masuk dalam rumah. Dah balik suami mengamuk kan muslimat. Tengok keadaan. So kalau kita tak ada apa-apa, kita ikut sunnah yang itu. Jadi tujuannya Nabi SAW dah awal-awal menyiapkan kita ni sebagai orang yang menjaga kejiranan. Jadi kalau kita tak buat sunnah ini, maka hilanglah. Akhirnya, biasa kan di kalangan kita ni, Masya Allah, anak jiran tu dah habis belajar 5-6 tahun luar negara jadi doktor. Dulu bukan acik tengok engkau baru dapat keputusan SPM ke? Ni jadi doktor dah. Nampaknya dah 6 tahun dah makcik ni tak tegur keluarga aku. Sampai begitu sekali dahsyat, muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dulu, kenapa mereka boleh buat sunnah begitu? Sebab mereka tak berkenderaan. Nak pergi masjid sangat dekat, jalan kaki saja. Jadi hari ni dah kita sedar diri keadaan kita macam tu. Janganlah tak pergi solat Jumaat orang lelaki seminggu sekali. Di dalam karyah kita, sekurang-kurangnya jumpa seminggu sekali. Janganlah tak pergi solat berjemaah walaupun paling kurang 1 waktu. Supaya kita dapat lebih akrab bertemu. Muslimat lebih-lebih lagi yang pencen-pencen. Dah pencen, pokcik-pokcik tak pergi masjid juga. Buat apa pokcik-pokcik tak pergi masjid?
Sebenarnya dah tua, masih sihat, masih boleh berjalan kaki, pergi masjid, muslimat. Kat situlah dia jumpa jiran-jiran. Logik akalnya dalam seluruh taman ni aku yang akan mati dulu berbanding orang-orang yang muda-muda ni. Jenazah aku yang bakal diuruskan secepat mungkin oleh ahli karyah ni. Tapi kita mengasingkan diri. Muslimat dirahmati Allah. Jadi cantik dah aturan Allah. Makin tua, makin tak larat pergi bekerja. Jangan tak larat pergi masjid. Sebab bila pergi masjid, muslimat dirahmati Allah, orang nampak. Seminggu dah haji tu tak datang. Jom kita telefon bini dia tanya. Sebab telefon dia pun tak jawab. Haji sihat ke? Haji dekat hospital sebenarnya ustaz. Nampak muslimat dirahmati Allah. Barulah kita tahu. Bila tak datang, orang cari. Itu hasil istiqamah. Tapi yang datangnya raya, bila ada korban sebab nak rebutkan daging batang pinang baru datang, muslimat dirahmati Allah, orang memang tak sedarlah kehadiran kita ni. Okey. Dan nak kata budaya pun tak sihat juga budaya ni. Tapi kita kena sedar diri keadaan di Malaysia ni. Contoh kejiranan, masjid, surau. Bila dengar ada orang meninggal, orang akan tanya, siapa meninggal tu? Alah pakcik yang selalu sembahyang duduk atas kerusi tu. Ya Allah, okey aku balik pada pejabat nak pergi ziarah. Orang ambil cakna muslimat. Kita nak urus jenazah dekat mana ni? Dekat masjid ke dekat surau rumah kita ni? Semua orang macam sibukkan diri untuk sama-sama membantu. Tapi kalau muka tak pernah nampak dekat masjid, orang macam buat dek je. Ini pun adab yang tidak baik sebenarnya. Sebab saya pernah satu ketika, ada kematian kan taman kita ni, jom pergi. Alah ustaz, masa dia hidup, surau ni pun tak pernah datang, tak payah pergilah. Jadi di pihak kita ni, ustaz pun, tak boleh macam tu. Nabi kata dengar kematian kita kena pergi. So kita bawa jiran-jiran, pergi muslimat, bahkan kita raikan dengan, kalau di surau rumah saya tu setiap kematian, kita akan bagi sejumlah duit kepada keluarga. Dia nak buat tahlil malam ni dekat surau ke, dekat rumah dia. Kita raikan. Jadi maknanya bukan dia yang belanja. Kalau nak ikutkan jumlah yang kami bagi tu tak cukup lah dengan caterer sekarang satu kepala berapa ringgit kan. Tapi raikan. Raikan tu bukan maksud kita syok dengan kematian bapak dia tu. Tapi sebab rumah tu ada kematian, kita keluarkan duit surau sejumlah. Ni kalau kita nak buat kenduri kat surau setakat nasi lemak sebungkus, malam ni boleh lah. Tapi kalau akak nak top up, akak bawa lah caterer sebagainya. Tapi surau okey je kalau buat nasi lemak sebungkus. Ni bajet ni cukup dah. Oh kami tak buat ustaz tahlil-tahlil ni. Tak apa, tak buat, kami serahkan. Mana tahu nak buat sedekah dekat mana-mana atas nama arwah ayah. Bukan mereka yang keluar duit. Alhamdulillah ada jiran mati lagi, malam ni mesti nasi biryani. Teruk benar perangai jiran macam tu muslimat. Asal ada orang mati, dia yang happy sebab rasa 7 malam makan free dekat surau. Tu masalah lah penyakit macam tu ke. Baik, betul semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Urusan dunia khususnya, Masya Allah kan. Sebab 30-an, 40-an, tengah kemuncak kerjaya. Memang jarang nak jumpa kat masjid surau. Kita akui. Jadi kita minta tolonglah supaya Allah panjangkan umur kita dan masih sihat. Pencen dah. Alasan apa lagi tak datang surau masjid? Allahu Akbar ya Karim kan muslimat. Jadi kita dah memang otak kita nak diarahkan kepada akhirat. Bukan dunia lagi. Mari kita ubah. Andai kita sibuk dengan kerja, keluar rumah pagi dan balik ke rumah hanya pada waktu malam, paling kurang aktifkanlah laman sosial kita. Seperti menyertai grup WhatsApp Taman Perumahan. Itulah yang Ustazah Zai mampu buat je setakat ni. Faham ya maksudnya muslimat je tu? Kan nak pergi surau pun dah tak macam dulu. 7 pagi dah lah tahzan kan muslimat dirahmati Allah. Kan kalau pergi, memang dulu-dulu lepas sahaja subuh dengan ustaz memang pergi ngetih banyak tempat. Sekarang ustaz tak bagi, awak tak payahlah ikut abang ngetih pagi-pagi. Kenapa bang? Penat abang je orang ambil gambar. Jadi dia suruh ngajarlah tahzan je. Betul juga tu. Sebab dulu syok pergi sarapan sana sini muslimat. Jumpa mokcik-mokcik dekat masjid. Tak jumpa dah ustazah sekarang. Saya rindu nak bayarkan sarapan pagi ustazah. Rugi juga aku tak sarapan kat luar ni. Tak ada orang bayarkan dah. Sebab muslimat dirahmati Allah, memang kita dah jarang. Tapi tegur. Lama dah tak jumpa ke kanda bonda kan? Subhanallah. Dalam grup taman tu kalau kita aktif, kita boleh nampak, boleh baca. Dulu dia kalau orang bagi salam, dia orang pertama jawab. Nanti kita PM tepi, kak,
rumah si Fulan ni kan sebelah rumah akak. Lama tak nampak dia aktif dalam grup. Dia okey ke? Dia sakit lah ustazah sekarang. Cari masa nak pergi ziarah. Muslimat dirahmati Allah, sebab kita dah ada teknologi yang macam ni. Kita dah ada peluang. Kalau kita tak boleh nak ziarah rumah ke rumah, kita tanya khabar seminggu sekali. Kekanda bonda, jiran-jiranku sayang, semua sihat ke? Makasih ustazah tanya khabar kan. Ada seorang kawan kita ni masuk hospital, ustazah tahu tak? Tahu sebab ustaz balik surau cerita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bagi berkat masa nak pergi ziarah insya-Allah. At least kalau ada dalam tu muslimat, sebab dulu pernah saya pun keluar daripada grup. Dia ada macam-macam grup lagi dalam taman ni. Tapi saya tinggalkan satu grup. Yang grup satu lagi tu, aku memang tak boleh masuk grup ni. Pokcik-pokcik pencen macam-macam hal tulis kat situ. Macam-macam share muslimat. Macam-macam dia nak bertekak dalam tu pun ada. Jadi memang abang seorang lah duduk dalam grup ni. Saya kalau duduk dalam grup ni memang berasap telefon ni kan muslimat. Jadi yang satu ni saya duduk dalam muslimat je. Saya tahulah mokcik mana yang tak sihat. Mokcik ni mana. Alhamdulillah. Kalau kita keluar terus, lagilah dah lah tak bertegur siapa jiran kiri kanan ni. Nak jumpa pun payah. Grup pun tak join muslimat dirahmati Allah. Macam mana kita nak kata kita adalah jiran yang baik? Tak mungkin. Okay? Baik, sekurang-kurangnya dengan cara itu kita mengetahui perkembangan jiran tetangga. Yang tua kita santuni. Yang muda kita sayangi. Yang sakit kita ziarahi. Yang gembira kita turut meraih. Ini tujuan kita berjiran. Yang gembira kita raih dengan keikhlasan. Bawa kuih setalam, sungguh-sungguh ya Allah, tambah lagi nanti bakal doktor kat taman kita ni. Kok kita sakit-sakit tak pergi klinik, di rumah kau ajalah, ramai sangat anak kau doktor. Memang kita syok tengok kejayaan anak dia. Bukan kita bawa kuih satu talam, balik bertalam-talam kita ngumpat. Muslimat dirahmati Allah. Rasa anak dia tu meniru masa peperiksaan tu. Kan? Rasa dapat beasiswa tu sebab kabel bapak dia tu maklumlah pegawai kerajaan besar kan muslimat. Bawa kuih satu talam, rupa-rupanya balik membawang bertalam-talam. Inikah jiran yang baik? Tak. Dia jemput kita kerana dia berduka. Kita turut duka sama. Allah bang, terasa macam mak kita yang meninggal kan. Tak ada dah makcik tu pagi-pagi siram pokok bunga depan rumah dia. Tak nampak dah kita, Masya Allah. Anak dia bahagia, gembira, kita turut gembira. Kan awak ni sengih dari tadi pasal apa? Ya Allah bang, kecil-kecil kita hantar dia pergi sekolah. Dapat 10A, rupanya tak lama lagi nak pergi luar negeri. Anak orang tu bukan anak kita. Tak apalah bang, dah macam anak kita juga dah. Ini hati yang sihat. Cuba cek dada kita, hati kita muslimat. Ada tak rasa begitu? InsyaAllah walaupun kita bukan orang yang menenanggah selalu ke tetangga-tetangga kita, tapi kita adalah jiran yang baik. Tapi kalau wasal nampak, kereta baru lagi ke bang? Merompak kot malam tadi tu. Tu memang bukan jiran yang baik. Muslimat dirahmati Allah, sebab hatinya sedang berpenyakit. Penyakit kronik tu ICU terus dah tu. Allah ya Karim. Paling penting, acap kali melihat namanya atau apa saja kecintaannya. Kita ni, kalau kita nampak nama dia, kalau saya buat live pagi-pagi kuliah tu, nampak nama jiran pun dah bahagia dah. Alah, Kak Siti Rohana, dia ada ni kot dalam. Kak Siti Rohana, ni jiran saya ni, rumah dekat belakang tu, dekat dengan LRT, sehat ke? Lamanya kita tak jumpa. Gaya bercakap tu macam duduk beratus batu muslimat. Padahal boleh jalan kaki je di rumah dia, tapi nampak nama dia dah cukup bahagia dah. Kemudian pergi beli kuih petang-petang. Ya Allah bang, ingat lagi makcik yang selalu datang surau tu. Dia kalau kuih lepat ni memang cukup suka. Ada doa. Dengan teringat tu muslimat sebenarnya ada doa. Melihat namanya, apa sahaja kecintaannya yang dia suka, kita turut suka sama. Ada tahu makcik tu suka, belilah. Nanti singgah sangkut je dekat pagar rumah dia. Muslimat, ini cara orang bandar berjiran. Sebab kalau nak suruh dia ni, alah ustazah Haci ada dekat atas ni, sakit lutut nak turun pula. Sangkut ajalah kat pagar. Tak apalah, aku jumpa pagar pun bahagia walaupun tak jumpa orang dia. Begitulah caranya muslimat. Jangan tak ingat langsung. Akan terbit satu doa kebaikan untuknya. Tak beli lepat tadi tu sebab tahu Acik tu tengah tak sihat. Lepat-lepat ni semua dah tak makan dah dia ni. Kita pun masuk dalam kereta. Ya Allah bang, sakit dia sekarang. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuknya. Itu teringat tu sebenarnya adalah doa. Sama macam bila kita dah mati muslimat.
Ramai-ramai datang majlis ilmu, sembahyang kat surau masjid. Kadang-kadang ada kawan kita sedang jatuh air matanya lap dengan hujung baju kurung dengan telekung dia. Kenapa engkau mata masuk abuk ke dah? Teringat arwah tu dulu tempat dia mesti kat tiang tu kan. Tu hati-hati duduk kat tiang tahu selalu muslimat. Kat tiang? Kan. Akulah tu yang suka sandar kat tiang. Sebab saya ingat anak murid saya meninggal COVID. Kita kadang-kadang ramai-ramai tak ingat kan muslimat. Lepas tu dia ambil gambar. Kakak, saya terus cakap, ya saya ingat kakak ni ya Allah meninggal ke? Ya. Ya mana boleh saya lupa sebab akak ni asal belajar je mesti duduk kat tiang. Dia pergelak pula. Tak betul sebab saya teringat. Nama nak ingat satu-satu memang tak ingat muslimat. Jadi maknanya tiang tu menjadi saksi. Jadi sampai sekarang hatta bila masuk masjid tu, Allah kakak tu. Kita belum Allahumma ghafir laha lagi. Belum baca Fatihah lagi. Ingat tu sebenarnya sudah satu doa. Sebab itu Nabi suruh kita duduk bersama orang-orang soleh. Bila orang-orang soleh buat amal soleh, teringat akan kita saja sudah menjadi doa. Dulu dia selalu ada dalam majlis ilmu ni, ya Allah. Allah seolah-olah membongkar semula pahala dia melangkah ke majlis ilmu dulu kerana ada orang sekarang sedang berada di majlis ilmu teringat akan dia. Tu belum lagi Ustazah sebut Fatihah ni kita hadiahkan kepada kawan-kawan kita yang dah meninggal dunia, yang dulu bersama kita. Belum lagi. Masya Allah, patutlah Nabi suruh berkawan dengan orang-orang soleh. Harumannya, macam kita berkawan dengan penjual minyak wangi, harumannya tu akan sampai melekat. Abang pakai minyak wangi ke? Taklah. Oh, ni sebab pagi tadi abang lepak kedai kawan abang yang jual minyak wangi tu. Tak bawa balik satu botol. Tapi sebab lama sangat lepaknya melekat dekat kita muslimat. Samalah suami kita tak merokok, kawan dengan lelaki merokok. Abang merokok ke ni kan? Suka nak fitnah orang. Mana ada abang merokok? Kita cium-cium baju dia. Oh yelah abang duk lepak dengan kawan abang merokok tadi. Kita tak suka bau tu. Yang wangian tadi suka. Rupanya kita dapat tempias kebaikan. Yakninya doa-doa. Ni sebab kita disuruh pilih. Itu maksud memilih kawan. So bila kita ajar anak kita untuk pilih kawan yang baik, cerita-cerita ni kita kena sampaikan. Kita tak tahu sayang, kamu belum tentu tua macam ibu. Ibu ni dulu masa muda-muda pun tak ingat sangat nak pergi masjid surau. Tapi Alhamdulillah Allah bagi ibu sampai ke umur macam ni. Tak ada tempat lain dah rumah kedua ibu, masjid lah apa lagi. InsyaAllah kalau ibu mati ramai kawan-kawan ibu nak doakan. Kamu kalau ditakdirkan Allah tak panjang usia, siapa nak doakan? Kalau kawan dengan kawan-kawan mak rempit, takkan tengah press tu doakan kamu yang tengah mati merempit juga. Tak ada je. Jadi kamu kena cari kawan-kawan yang baik. Sambil dia nak belajar, bismillah nak jawab periksa. Mungkin jatuh air mata dia teringat. Dulu kawan aku tu study group sama dengan aku. Kan mesti dia teringat pada kamu. Jadi kita ni disuruh cari kawan yang baik. Ini tujuan muslimat dirahmati Allah. Paling penting, mana tadi, acap kali melihat namanya atau apa saja kecintaannya akan terbit satu doa kebaikan untuknya, mentelahan. Kita berjiran dengannya. Apatah lagi, kita berjiran dengannya maksudnya. Dialah adik-beradik yang pasti akan sampai dulu apabila kita dalam kesusahan. Hargai jiran, usah sakiti mereka. Kita ada adik-beradik, seorang kat Penang, seorang duduk London, seorang kat Singapura, muslimat. Tiba-tiba kita sesak nafas, suami kita telefon mereka ni. Aku ni dah tengok tiket ni, malam karang baru ada tiket. Ni kakak dia ni sesak nafas pukul 3 pagi. Malam karang baru ada tiket, sampainya pukul berapa? Nak tak nak, jiran sebelah rumah lah juga. Dah tak bertegur sebab kucing dia berak kat rumah kita kan. Dah berbulan-bulan tak tegur, last-last kita pun dial dia. Kak, minta maaf, ada kat rumah yang kawan tu buang tabiat ni telefon aku. Rupanya ada emergency pukul 3 pagi. Nak cari siapa muslimat? Orang sebelah yang paling dekat. Orang sebelah yang paling dekat. Itulah yang berlaku ketika almarhum abang saya 20 tahun dulu meninggal dunia dalam tidurnya kan. 35 tahun. Anak kecil ni umur darjah 5. Maknya suruh pergi dekat rumah jiran-jiran, ketuk pintu. Mak telefon orang tak jawab, ketuk pintu. Budak sekecil itu yang saya jadi saksi, penakut punya anak sulung yang begitu manja dengan ayahnya. Tiba-tiba pukul 3 pagi boleh ketuk pintu jiran. Bapak saya tiba-tiba pengsan. Padahal isteri tak sanggup nak bagi tahu bapak tu dah meninggal dah, muslimat dirahmati Allah, dalam tidurnya. Jadi tak panggil kami. Isteri halu kami tak sampai lagi. Tengok bila sampai jiran ada dah panggilkan doktor datang rumah.
Subhanallah. Okay? Jadi sebab tu kita tak boleh bergaduh dengan jiran yang terdekat. Biar dia pun nak gaduh macam mana. Dia gaduh dengan kita, kita tetap balik pasar malam singgah bagi kat dia. Nanti bila kita minta tolong, emergency macam tu, kita tak malu dah. Dia kalau jadi emergency, dia malu nak minta tolong kita. Kita pergi petang tu. Kenapa tak cakap malam tadi suami sesak nafas? Kalau tidak saya boleh datang. Merah-merah muka dia. Ya Allah, nampak ikhlasnya dia ni. Patutlah walaupun aku tak bercakap dengan dia, dia sangkut buah dekat pagar rumah aku ni. Ni aku tak bagi tahu dia ni. Yang suami aku dah masuk hospital. Dia pula datang ziarah. Nampak dah muslimat? Tak rugi orang buat baik. Tapi bila kita emergency, kita muslimat dirahmati Allah, kiri tak baik, kanan tak baik. Memang pakat ngadaplah jenazah suami kita seorang-seorang, tunggu adik-beradik dia datang petang garang. Subhanallah. Ni berlaku. Kan lama dah meninggal, kenapa tak panggil orang masjid? Pengerusi masjid tak tahu. Nombor telefon masjid tak tahu. Sebab tu kita kena ada satu carta. AJK masjid siapa, nama siapa. Pergi masjid baik. Bapak saya meninggal, ya Allah, menitik air mata saya tengok bekas pengerusi masjid Al-Akram. Datang. Izinkan Pak Cik ni nak pergi tengok wajah kawan baik Pak Cik ni tak pernah tinggal masjid. Allah Tuhan. Rezekinya walaupun aktif di Masjid Al-Akram, tapi ketika itu rezeki nak urus jenazah di Masjid Karyah saja. Taman Keramat Permai Al-Ansar. So kawan-kawan dia dekat Masjid Al-Akram tu, kenapa bawa ke situ? Tak apa, sebab tadi kan dekat Al-Akram ada jenazah. Sedangkan Masjid Al-Ansar pun offer, mainlah ustazah bawa kat sini, tak apa. Dia kawan dia nak tengok sebab apa muslimat? Sebab selalu ada dekat masjid. Jadi kita rasa terharu. Bukan orang yang adik-beradik yang jauh. Sebab ketika itu yang jauh mungkin tak boleh datang. Subhanallah. Okay? Ini kelebihan yang kita dapat bila mana kita menghargai jiran. Usah sama sekali menyakiti mereka. Orang bandar biasanya berjiran hanya sempat berhai-hai bye-bye. Itulah buku tulisan yang diterbitkan sendiri. Kalau diterbitkan oleh penerbit, mereka komplain. Ustazah mana boleh berhai-hai bye-bye macam ni? Suka hati akulah, aku terbit sendiri. Jadi kawan-kawan saya kata, kau ni, kau menulis dari hati. Kau bukan menulis daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Tak apa sebab tak terlibat dengan semua tu. Jadi muslimat, sebab tu saya minta mereka baca buku ni supaya mereka rasa senang rupanya nak masuk syurga. Tapi yang bikin susah tu diri sendiri. Subhanallah. Sibuk dari pagi hingga dini hari. Kita ni sebagai jiran. Maka sukarnya untuk sesama jiran berbual itu ini. Subhanallah, patutlah Nabi SAW amat menggalakkan penuhi rumah-rumah Allah. Yakni masjid dan surau untuk setiap 5 waktu sehari semalam solat berjemaah. Bayangkan, setiap waktu solat kita bertemu jiran-jiran kita. Kita orang perempuan muslimat. Kalau tak mampu buat yang ini, subhanallah, tolong gesa suami kita. Gesa, pujuk anak-anak lelaki kita. Pergilah ikut ayah pergi masjid tu. Kan? Alah, nantilah bila dah pencen macam ayah. Ayah pun dah pencen baru pergi masjid kan bu? Kan? Ya, sebab ayah sempat tua. Kalau kamu tak sempat tua, macam mana? Kan muslimat? Jadi gerakkan. Walaupun dulu kita tak ke masjid masa muda. Kan pesanan Tuan Guru Almarhum, Tuan Guru Harundin, pergi masjid sampai ke tua. Bukan dah tua baru nak pergi masjid. Masya Allah, kita terbalik kod semua daripada apa yang ulama' buat. Budaya baik di Malaysia yang patut kita teruskan. Saya sebut budaya sebab kadang-kadang jadi gaduh benda ni. Perkara khilaf macam ni kan. Siapa yang dekat Malaysia ni memulakan lepas solat bersalam-salaman? Rasulullah tak buat. Ini bid'ah. Aduh, penat nak jawab muslimat dirahmati Allah. Sebab tu saya sebut budaya. Memang Nabi tak buat. Tapi budaya di Malaysia ni, sahabat, kalau kita bersalam-salaman lepas solat, teruskan aja. Tak ada pun benda tu tak baik. Ini ada yang memang selagi Nabi tak buat, tak ada dalilnya lepas solat, kena berdoa, kena berwirid, kena bersalam. Saya habis je bagi salam, saya akan bangun tinggalkan. Marah pula mikrofon ni sekejap. Hari ni kita banyak sangat. TikTok ada, Facebook ada.
Kan? Apalagi IG ada. Okay. Mokcik-mokcik record sikit-sikit nanti hantar dekat WhatsApp jiran pula. Kan? Macam-macam ada muslimat. Kalau tak pandai juga tak tahulah. Sekian dimaklumkan. Jadi nak sebutnya subhanallah, budaya yang begini. Saya sebut perkataan budaya, jangan kita terkesan bila orang kata, cuba kau bagi tahu aku yang kau wirid doa bersalam-salaman lepas solat ni, mana dalil Nabi bagi tahu? Tak ada kan? Ni bid'ah ni. Kita sengih je lah muslimat. Sebab orang macam ni, kita cakap lah macam mana pun, dia tetap dengan kepala otak yang begitu. Sekian dimaklumkan. Faham ya? Jadi kita cakap kat dia, cuba tengok. Budaya baik di Malaysia yang patut kita teruskan adalah bersalam-salaman setiap kali usai solat berjemaah. Ini bukan sia-sia. Bukan sia-sia. Habis tu akak lepas-lepas solat tu tak wirid, tak zikir, terus masuk kereta, akak buat apa? Akak baca WhatsApp lah, apa lagi? Kan 4 rakaat tadi banyak WhatsApp masuk ni tak baca. Itu bagus ke muslimat? Nabi suruh ke tu? Tak juga Nabi suruh. Tapi dibuat. Padahal jelas sia-sia. Wirid tadi, zikir tadi, bersalam-salaman tadi bukan benda sia-sia. Walaupun tidak ada nas yang jelas. Jadi orang sekarang ni mengaji, saya pun tak faham macam mana. Ya, muslimat dirahmati Allah. Nabi tak buat. Siapa suruh puasa 1 hingga 8 Zulhijjah? Gini sajalah. Mampu buat. Tak mampu jangan duk. Dengan ini diumumkan ketua muslimat masjid je. Tapi tak buat pun puasa 1 hingga 8 Zulhijjah. Kau siapa nak perli-perli orang? Bukan benda tu wajib, bukan benda tu sunat yang jelas ada hadis sahih. Yang acik buat 9 hari puasa ni pasal apa? Pasal saya nak makan pun dah tak lalu, Ustazah. Baik puasa. Itu yang dah tua-tua. Yang muda-muda lebih kurang usia Ustazah, nak diet asyik tak dapat di Ustazah, baik puasa. Akak niat diet ke niat puasa malam tadi? Niat nak puasa lah Ustazah. Dah sempena 10 hari Zulhijjah ni. Mudah-mudahan lah dapatlah ku turun 0.0008 kg kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi dia niat puasa, bukan niat nak diet, bukan niat nak begitu. Sebab apa? Sebab sempena hari yang walayalin ashr, disuruh kita beramal salihat. Jadi bukannya wajib. Yang jelas hadisnya sahih, disuruh berpuasa 9 Zulhijjah. Jadi kalau yang berpuasa 8 hari, 9 hari tu tak puasa semata-mata sebab nak balik kampung. Memang teruk berbenau lah. Faham tak maksud? 8 hari tu kalau akak nak puasa, insya-Allah pahala tak haram. Habis tu yang ada orang kata bid'ah tu semua. Sebab Nabi tak buat. Itulah yang demam kita muslimat. Maksud amal soleh dalam 10 hari ni termasuk puasa jika kamu mampu. Jadi kita nak sebut bukan sebab Nabi buat 9 hari berturut-turut. Bukan. Yang Nabi cakap ketika orang berwukuf di Padang Arafah, kita kat sini tak berada di Padang Arafah, sunat besar pahalanya kalau kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Whatever lah, penat nak balik kampung Pantai Timur sampai 25 jam atas jalan, bawa siap-siap untuk berbuka puasa. Saya nak balik Kulim 9 Zulhijjah ni memang dijangka, tengok jadual aku naik bas ni, memang aku buka dalam bas lah jawabnya. Jangan tak bawa makanan. Muslimat, kami buat korban untuk keluarga saya di Darul Fawaz Kertih tahun ni, tapi saya tak boleh kerana adik ustaz buat haji. Saya nak raikan ayah ustaz yang duduk sorang-sorang kat utara. Jadi dah pakat, tadi saya nak on the way ke sini, macam mana weh, doakanlah weh, tak jam weh, macam tu kan bahasa adik-beradik. Lepas tu ni ada kawan aku, dia duduk dekat Pantai Timur. Kalau balik raya, dia memang siapkan bekas-bekas kosong. Yang kakak ipar pula tanya, buat apa bekas kosong? Kalau anak aku nak terkencing, senang buang aja dalam tu. Ya Allah. Kau biar betul, takkanlah sampai macam tu sekali. Ya kot, adik saya kahwin dengan orang Kelantan pernah 25 jam. Subhanallah. Sekarang dia yang jaga tahfiz Kertih tu dan baru dapat anak kembar. Sekarang anaknya diuji. Dah seminggu lebih berada di hospital. Jadi berdoa supaya ni adik-beradik nak datang ni biarlah anak dia keluar daripada hospital. Muslimat sebab nak buat korban dekat Kertih. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ini perancangan-perancangan yang kita kata bukan kita nak melampaui Nabi SAW. Tapi usaha yang kita nak buat. Kalau kita mampu, kita buat. Kita bukan buat benda haram. Buktinya apa? Yang diharamkan berpuasa hanya 5 hari dalam setahun. Kalau orang duk gaduh sangat, akak ni 3 Zulhijjah puasa pasal apa? Nabi tak buat tau. Kenapa? Haram ke? Tanya je macam tu. Haram lah. Tu orang suruh mengaji, kau datang sekejap, datang kejap tak datang. Cakap je macam tu. Kat mana buktinya haram? Mesti ni hafal sekarang. Kau tulis dekat kau punya ibu jari ni, 1 Syawal. Tu haram puasa.
10 Zulhijjah, haram puasa. 11, 12, 13, haram puasa. 5 hari ni je yang haram. InsyaAllah kalau tak ada hadis pun puasa 1, 2, 3 Zulhijjah tu, kau takkan dihumban ke neraka kerana puasa engkau tu. Sebab kau tak cakap, saya berpuasa pada 3 Zulhijjah kerana Nabi berpuasa pada 10 Zulhijjah. Kita tak kata begitu. Sahabat, bila kita buat, kita kena ada pendirian. Kita kena yakin dengan amal kita. Ini pukul 3 petang kau puasa. Bid'ah tahu Nabi tak buat. Tak apalah aku nak buka puasa dah sekarang. Dosa ya puasa. Al-mengongi semua belaka sahabat. Ikut je, pelik sungguh saya ni. Tiap-tiap tahun nak kena bagi jelas pasal ni. Tolonglah kan mengaji. Akidah kena mengaji. Syariah kena mengaji. Adab akhlak kena mengaji. Macam mana kita boleh ambil part ni. Yang ni kita tak ambil tu yang pakat blur samar-samar semua muslimat. Kita nak yakin dalam ibadah. Bila orang yakin, tawakal tu ala Allah. Tak ada kot orang yang dinerakakan kerana berpuasa. Jadi kita teruskan puasa kita. Tapi jangan terlebih rajin. 9 hari alang puasa. Ustazah 10 Zulhijjah pun saya nak puasa sekali. Awak teruk sangat. Haram berpuasa pada 10 Zulhijjah. Orang raya tu. Ibu-ibu faham ya maksud saya. Sebab saya kesian. Lagi datang belajar, lagi keliru. Last yang datang belajar tu lepas PKP dah tak datang masjid dah. Kan? Tak apalah saya follow ustaz ni je dalam talian. Kan ustaz ni, ustazah dia bagi kat kita amalan sehari kena 10,000 zikir ni, besok 10,000 zikir ni, bila sampai level tertentu kita dah tak wajib solat dah. Ni apa hal pula ni? Nabi sampai nak wafat pun masih sibuk dengan solatnya. Awak ni jauh lebih mulia daripada Nabi ke? Kita takut fitnah akhir zaman berlaku pada agama sampai tahap tu. Yang terlibat dengan tergelincirnya akidah ni muslimat, yang paling menyakitkan, menyedihkan adalah orang yang hadir majlis ilmu. Tengok betapa liciknya iblis. Bagi kita keliru habis. Jadi jangan mengaji ni kena betul-betul. Niat ikhlas keluar rumah, ya Allah. Aku nak mengajar ni, aku bercakap bukan tentu betul. Kau campak hidayah pada aku, ya Allah. Supaya tak tergelincir daripada yang sepatutnya. Muslimat yang nak belajar pun macam tu. Semoga dijumpakan dengan guru yang mursyid, ya Allah. Pendapat-pendapat yang muktabar, ya Allah. Bukan mengajar kelompok-kelompok tertentu saja. Sebab tu saya kata izinkan para guru ni berceramah di tempat terbuka. InsyaAllah mereka tak berani nak mengajar yang pelik-pelik. Kalau tak diizinkan mengajar di tempat terbuka muslimat, kita malam ni 10 orang je datang bawah pokok kat dalam pondok tu. Compound dia bagi ajaran sesat dah muslimat dirahmati Allah. Ingat ya, nak datang semua yang pakai kain-kain kuning kat leher. Kereta jenis sekian-sekian je boleh. Jangan sebar kat mana-mana grup pun. Pelik dah macam ni. Sebab tu jangan ikut benda-benda yang suka nak menyendiri-nyendiri ni. Kan kita datang dalam jamaah yang besar. Nabi juga menunjukkan dalam jamaah yang besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bila kita bersalam-salaman, sepatutnya kita hargai dengan roh yang mulia. Jangan jasadnya sahaja bersalaman, rohnya entah ke mana. Jadi yang berbudaya bersalam-salaman di Masjid Surau, janganlah sambil salam tu jawab telefon, sambil salam tu mata dekat orang lain. Kita salam hulur tangan tu biar mata kita bertentang mata. Lelaki salam lelaki kan satu soft, perempuan salam perempuan. Jangan tunggu depan pintu nak salam suami orang pula. Muslimat dirahmati Allah, tu lagi ajaran sesat mana tu. Kan handsomenya Pak Imam tu nak tunggu depan pintu lah nak salam dia. Ingat lagi Ustaz Abdul Samad ketika datang dulu, masa tu di Masjid Ibnu Abbas, saya termasuk antara VIP yang dijemput masuk makan dengan dia lah. Dia nak keluar tu muslimat, dia punya bodyguard tu jaga sungguh. Rupanya ada suara-suara di kalangan orang yang rapat dengan dia kata, Ustaz takut. Takut apa? Takut dengan muslimat kalau ceramah di Malaysia ini. Kerana orang lelakinya tidak kerumun, tapi perempuannya yang kerumun. Aduh, ya Allah, saya rasa macam nak nyorok bawah meja. Allahu Akbar, Tuhan. Kita yang dapat duduk dalam satu bilik makan dengan dia orang. Ustazah sinilah. Ustaz kan kat sini. Ustaz Azwan kan kat sini. Teman Ustaz Abdul Samad. Ustazah boleh. Tak maulah kak. Saya tengok muka dia pun saya rasa macam dah. Biar saya tengok daripada jauh pun tak apa. Nak duduk semeja tu Tuhan je yang tahu muslimat. Rasa ketak. Tak berani. Sebab rasa macam kerdilnya diri kita dia orang alim, orang berilmu. Biar orang lelaki lah duduk sebelah dia. Ini dia buka je pintu, bodyguard dia buka pintu berkerumun sampai nak tertumbang kawan tu muslimat. Yang depan pintu tu semua perempuan.
Boleh tak nak jumpa, nak selfie dengan ustaz? Itulah orang zaman sekarang, kata Ustaz Abdul Samad. Orang dulu bila berguru, ausini, nasihatkan aku wahai Syekh. Orang sekarang bila bertemu guru, selfie, kan? Jauh sungguh bezanya. Aduh, terasa Ustazah Zain. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan lagi sesama jiran yang berhampiran. Mungkin ayam kucing kita mengotori halaman rumah mereka dengan najisnya. Mungkin dedaunan dari pohon yang kita tanam menyemakkan pandangannya. Menyemakkan ke menyemakkan? Kan? Menyemakkan pandangannya. Muslimat, itu je punca gaduh. Tanam pokok banyak-banyak, Ustazah. Daun semua masuk kat rumah kita. Lain kali kalau menyapu tu, sapulah rumah saya sekali. Sebab dia tak tahu, akak cakap tak kat dia. Sekarang kan senang ke ambil gambar daun-daun yang berguguran tu, pergi hantar kat dia. Lain kali kalau menyapu, sapu rumah saya sekali. Rumah saya tak ada pokok, tapi daun-daun macam ni banyak. Ya Allah, saya tak tahu pun daun-daun rumah saya sampai kat rumah akak. Dia memang tak sedar diri kadang-kadang muslimat, kalau kita tak bagi tahu. So, kita jangan membawang dia dekat jiran lain. Pokok besar tak sedar. Lain kali sapulah rumah kita. Saya cakap kat dia, akak bagi tahu tak kawan tu? Taklah Ustazah, takkan tak tahu. Memang dia tak tahu kadang-kadang. Sebab dia hanya jaga pokok dalam pagar rumah dia. Dia ingat yang melempah ke pagar rumah sebelah tu, daunnya tak gugur, muslimat. Gugur juga kan? Pastinya gugur. Tapi sebab dia tak tahu, terima kasih Kak bagi tahu. Lepas ni saya nak panggil tukang kebun, nak potong semua ranting-ranting dahan-dahan yang masuk kat rumah akak. Baru dia sedar Ustazah. Sebab tu kena cakap, dan masa cakap tu cakap elok-elok. Bukan sindir-sindir, perli-perli, bukan muslimat. Cakap elok-elok. Kalau dia tahu, dia takkan buat begitu. Tapi sebab dia tak tahu, kebanyakan kita ni, kita cerita satu kampung dah. Tuan badan tak tahu apa. Allah ya Karim, fitnah lain datang. So kalau kita nak tahu tentang A, tolong jumpa A. Jangan jumpa B to Z, tak dapat jawapan. Bahkan dosa dengan B, dosa dengan C, dosa dengan D. Dosa ke Ustazah? Saya cakap benda yang betul. Sebab tuan badan tu tak tahu apa, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita kena bijak. Jangan jadi orang yang tak bijak. Mungkin kita pernah menyusahkannya dalam bab parking kereta dan sebagainya. Ini orang bandar lah. InsyaAllah bukan orang Subang. Gelap pula Kak Rozi. Lalu, demi menjaga hati, tak beranilah kita nak menegur perbuatannya. Tiba-tiba sahaja sesama jiran mula bermasam muka dan menjeling benci. Tuan rumah yang dibenci itu tak tahu punca muslimat. Sebab anak dia 7 orang. Bila Sabtu Ahad, ke-7-7nya balik rumah taman ni. Bayangkan kan. Mak, nak jumpa mak sekejap. Nak parking kat mana ni? Susah lah nak parking kereta dekat rumah mak ni. Alah, kau macam tak tahu. Kau lahir kat sini, besar kat sini. Kau letak je lah kereta depan rumah cik sebelah tu. Dia bukan keluar tuak-tuak tu ni. Lepas tu, pukul 2 petang, Alung pula datang. Kau letak je lah depan rumah ni. Angah pula datang, kau letak je lah. Sudahnya satu hari tu 7 kali dia nak keluar tak jadi sebab depan rumah dia ada kereta. Faham ya muslimat? Jadi sebenarnya yang terbaik, kita jangan buat keputusan. Dia tak keluar, macam kita tahu jadual dia nak keluar ke tidak. So kita telefonlah dulu. Kak, anak saya nak datang ni, insyaAllah paling lama pun setengah jam. Akak ada nak keluar tak? Kalau nak keluar, telefon saya Kak, tolong sebab tak ada parking langsung ni. Tak apa Ustazah, memang saya tak keluar pun insyaAllah. Tapi kenalah berpada-pada. Tadi cakap setengah jam, kopi bantai 3 jam tak keluar-keluar lagi. Kalau nak tambah jadi 3 jam, telefon lagi. Kak, ada nak keluar tak? Tak ada Ustazah, saya tanya je kenapa. Cucu saya ni tidur pula. Kan jadi anak saya ni tak setengah jam, mungkin 3 jam lah kot Kak. Tak apa, saya tak keluar. Saya kan tak pandai bawa kereta. Tunggu suami saya balik nanti barulah saya keluar. Jadi kita dah dapat jawapan. Betul kan muslimat? Kita tak boleh pandai-pandai. Kau parking je depan rumah dia, dia bukan keluar. Dia lesen pun tak ada. Tiba-tiba anak dia pun macam anak kita juga, nak datang. Kita selalu buat-buat pandai. Muslimat, sebenarnya itulah orang yang paling tak pandai. Maka inilah hikmah duduk sekampung atau setaman. Bila bertemu di masjid surau pada waktu solat jemaah, marah-marah kita tadi itu tidaklah sempat berpanjangan. InsyaAllah muslimat,
Jumpa subuh aku geram dengan dia ni. Malam tadi satu malam kereta depan rumah aku. Kan subuh masam lagi muka. Zuhur jumpa lagi. Asar jumpa lagi. Maghrib ada pula kenduri roti cicah gulai kambing duduk sebelah. Rasa nak gaduh lagi. Tak gaduh dah muslimat. Sebab tiap waktu jumpa kat surau sambil bersalaman, memaksa diri untuk bersembang. Sebab orang lain tak tahu yang dia tengah sakit hati malam tadi parking kereta depan rumah kita. Kawan tu kata, pakcik ni tak sihat ni, kau pergi ambilkan roti kat dia, gulai kambing sikit letak depan dia. Dalam hati kata, aku malam tadi tengah marah kat pakcik ni, aku pula kena ambil gulai kambing kat dia. Tapi sebab berjemaah di masjid surau, muslimat dirahmati Allah, Allah create satu keadaan tak jadi bermusuh. Nampak Jadi subhanallah, kan kita nak situasi yang macam tu, Allah jaga kita. Hari Selasa lepas, kitab di balik tabir kematian di Masjid Mardiyah, ramai yang menonton muslimat dan ramai yang menangis. Kerana dibacakan beberapa ayat Allah dan hadis Nabi tentang orang yang ada musuh. Orang yang hidup ada musuh. Maknanya dia mati tu memang dia ada musuh. Maknanya dia tak bertegur siapa, putus silaturahim. Ya Allah, dahsyat. Allah tak pandang amal solehnya yang lain. Sebab dia mati dalam keadaan putus silaturahim. Tak layak syurga untuknya. Kalaupun kita tak bercakap dengan kawan kita tu muslimat, bukan kerana hati ada benci. Bila hati ada benci, itu maksud permusuhan. Habis tu yang tak cakap tu kenapa? Dah memang tak pernah jumpa Ustazah. Kita keluar, dia balik. Dia balik, kita keluar. Raya setahun sekali baru bercakap. Akak benci kat dia ke? Tak. Akak kalau beli barang apa, memang akak letak kat tembok rumah dia. Alhamdulillah walaupun tak bercakap. Kalau tak ada benci tu bukan bermusuh. Yang bermusuh ni muslimat dirahmati Allah, tak boleh salah sikit. Allahu Akbar. Marah-marah. Jadi takutlah kalau mati, masih ada musuh. Clearkan. Minta maaf. Dia tak maafkan, itu antara dia dengan Allah. Yang penting Allah tahu dah kita memang menyesal, tak nak bermusuh dah dengan siapa-siapa. Saya merayu yang hadir majlis-majlis ilmu ni, tolong jangan ada musuh dengan sesiapa. Sebab muslimat, kalau kita nak berkeras hati, nak maafkan macam mana Ustazah? Dia dah perhabis-habis harta mak bapak saya. Contoh muslimat, adik-beradik yang gaduh dengan kita tu, pandang je mereka tak tahu. Kita ni dipilih Allah hari ni untuk mendengar benda ni sebab Allah sayang kita. Jadi biar kalau mereka nak memusuhi kita, jangan kita memusuhi mereka. Sempit kubur. Jatuh kita daripada titian sirat. Tak ada kita menuju syurga, bahkan dinerakakan bila kita bermusuh dengan orang. Ini paling saya sayang. Saya sayang sangat, sebab tu saya tahu datang masjid tutup aurat, sembahyang tak tinggal, tiba-tiba bermusuh dengan orang. Hanya sebab kucing orang tu berak depan rumah kita. Itu je. Tak logik sungguh. Ada satu jiran yang diceritakan muslimat, sahabat Nabi, sampai minta nak pindah daripada rumah. Dia punya jahat Yahudi ni, dia buat saliran najis dia melalui depan rumah jiran tu. Faham ya? Dahsyat tu. Bayangkan sebab dulu-dulu bukan tandas masuk dalam ada loji khas kan? Bukan. Jadi tempat najis dia tu memang lalu. Setiap kali dia keluar pintu rumah, memang najis dengan bau yang busuk. Tapi dia maafkan. Dan akhirnya orang ni wajib syurga. Muslimat kata, ya Allah, aku tak pernah lah pula hari-hari saluran najis dia kot. Najis kucing seminggu sekali je. Bukan aku tak boleh angkat paip besar ni, sembuh lah kat situ. Kan muslimat bukan payah benar. Habis tu Ustazah ingat boleh sabar dengan orang macam ni. Memang tak boleh sabar Kak. Tapi kalau itu jalan kita yang Allah mudahkan kita ke syurga, semoga Allah terima amalan yang itu. Bukan bergaduh muslimat. Okay? Jadi kalau kita payah sangat, kita jumpa je tuan dia. Kak, apa kata kita buat sembelihan korban tahun ni agak punya kucing. Dah hal pula boleh ke Ustazah kita buat korban kucing? Tak boleh. Jadi akak faham-fahamlah maksud saya ni kan. Ni najis kucing akak. Akak rasa bukan bila akak tengok bentuk najis tu bukan najis kucing akak. Dia dah gaduh pasal tu pula. Sebab kita tak tahu kucing siapa. So, tiba-tiba ada kek depan pintu rumah. Muslimat dirahmati Allah. Jadi insya-Allah belum sempat iblis hendak membisikkan amarah dan kebencian, kita telah pun duduk dalam satu saf solat jemaah. Bersalam-salaman dan bertukar senyuman. Semua itu boleh menggugurkan dosa dan melembutkan hati. Akhirnya hubungan sesama jiran kekal baik.
Masya Allah. Ini yang kita nak, muslimat dirahmati Allah. Kejiranan kita tetap dalam kebaikan sampai jiran kita rasa bersalah kalau dia dengar kematian kita, dia tak mampu nak bersama urus jenazah kita. Saya kerap berada di luar kawasan bila mendengar kematian jiran. Ya Allah, rasa macam nak tidur malam pun tak lena. Takdirnya Allah bangir, dia meninggal saat kita tak ada. Dahlah kita jarang jumpa, sibuk-sibuk ni Allah rasa nak terbang sekarang juga. Jangan yang awak tu besok ada program, kita doa je lah. Sebab apa muslimat kita nak jadi orang pertama yang bila dengar kematiannya kita ziarah. Tapi kalau kita bukan jiran yang baik, kita akan rasa dengar kematian, itulah, syukur kita tak dekat taman bang, lega. Mampu lagi bagus orang macam tu. Ni masalah muslimat dirahmati Allah. Maknanya bukan orang tu tak baik. Kita adalah jiran tak baik. Kerana kita seronok tengok orang tu susah. Dan kita pula yang susah tengok orang tu seronok. Ini sangat bahaya. So, kita test, kita cek hati kita masing-masing. Bukan nak tuding jari kepada orang lain. Semoga Allah angkat darjat kita hanya bermodalkan menjadi jiran yang baik, insya-Allah. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Kita dah lama dah tak jumpa. Kalaulah ini boleh dipandang sebagai nasihat, kita ubah, kita perbaiki. Jangan teruskan hidup dengan ada musuh, terutamanya musuh itu adalah jiran-jiran kita. Okay, usahakan. Macam mana nak usaha? Ustazah boleh tak tolong pujukkan jiran saya tu? Dia macam mana kak berjiran dengan akak berapa lama dah? 30 tahun. Akak lebih tahulah. Kalau akak tak boleh pujuk dia, akak mungkin boleh bincang dengan suami dia. Mungkin boleh melalui anak-anak dia. Kan kalau saya pujuk tak ada kena-mengena. Ni ada Ustazah TV tu nak datang pujuk engkau. Tak ada kena-mengena. Peduli apa dia Ustazah TV, tak Ustazah TV, muslimat. Kita yang kena usaha. Tapi kita belum usaha, kita dah beralasan. Memang tak lah Ustazah, jiran macam tu memang tak. Merangkak cari saya dekat akhirat. Ya Allah, beraninya. Saya pun jawab, takut akak pula yang menyusul jumpa dia nanti. Faham ya muslimat? Kalau nampak salah orang kemain, suruh merangkak dekat akhirat. Sedangkan diri sendiri kadang-kadang yang menjadi punca. Jadi kita koreksi, kita muhasabah diri kita. Moga-moga Allah himpunkan kita bersama-sama di dalam jannah apabila kelak Allah pulangkan kita ke kampung akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.